Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penghormat yang bersama hadir, syahudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir di IQ ini saudara. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kita telah pun mentafsirkan pada kuliah yang terdahulu sehingga kepada ayat permintaan Nabi Musa agar dilancarkan pertuturannya. Kemudian sehari ini rahmati Allah sekalian, kita masuk pada ayat yang ke-8, 29 hingga ke-35. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Maksudnya, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, agar mereka memahami perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, iaitu Harun, saudaraku. Tegurkanlah kekuatan dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatimu. Sungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Apabila hati Allah sekalian, pada yang telah dulu kita telah pun bincangkan bagaimana Nabi Musa ni mohon kepada Allah SWT agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Jadi tuan-tuan ini mengikut Allah sekalian, kita telah bincangkan juga bagaimana Nabi Musa mengikut pandangan para ulama tafsir, baginda ni telah pun ketika kecil diduga oleh Fir'aun kerana dia memukul ataupun menarik janggut Fir'aun atau memukul muka Fir'aun dengan tongkat, seperti riwayat dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi. Ada ayat lain yang menunjukkan bahawa Fir'aun mempertikaikan kewajaran Musa ni untuk berkata-kata. Sebagai pemimpin mestilah ada kemampuan pidato yang tinggi, tuan-tuan. Dalam ayat lain kita perhatikan surah Zukhruf contohnya, Fir'aun yang menceritakan, Allah SWT bawakan kisah tersebut, kata-kata Fir'aun, Am ana khairum min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini dan hampir tak dapat didengar jelas apa yang dikatakan olehnya. Para ulama ada banyak tafsiran. Antara tafsiran yang telah dijelaskan oleh tuan-tuan, perbezaan bahasa di antara bangsa Bani Israel dengan bahasa Kenti. Nabi Musa ni adalah keturunan Bani Israel dan Fir'aun pula dalam keturunan Akbar, Kenti. Masing-masing ada hujah tersendiri, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kebanyakan para ulama tafsir berkata Nabi Musa ni termakan bara selepas diberi pilihan sama ada lu'lu', mutiara ataupun emas ataupun perak. Dipilih dengan bara. Nabi Musa telah pun milih bara api di atas malaikat yang telah pun menolak tangannya ke situ. Ini menurut kebanyakan para ulama tafsir. Jadi Nabi Musa sedar akan kekurangannya dan kelancaran kata-katanya itu. Lantas Nabi Musa telah mohon kepada Allah SWT, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Jadi baginda minta Allah SWT mengangkat seseorang untuk menjadi pembantunya dalam pekerjaan yang berat ini, kerana tidak terpikul rasanya bersendirian kerja tersebut, terutamanya kerana kurang lancar dalam bercakap atau pidato itu. Jadi Nabi Musa telah minta keluarga yang terdekat, kerana itulah orang yang paling layak, yang paling memahami dirinya, yang paling mudah untuk diajak berunding. Lihat tuan-tuan, ini satu pengajaran yang penting bagi kita. Dalam dakwah perlu kepada pembantu. Jangan buat kerja seorang diri. Mana-mana motivator, mana-mana kajian antarabangsa research training menunjukkan pentingnya kita menghargai subordinate kita, orang berada bawah kita sebagai contohnya. Dengan sebab itu kita akan lebih maju ke hadapan.
Dan antara kelebihan di sini Nabi Musa dalam masa yang cukup singkat, pemilihan itu lakukan Allah SWT kepadanya, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Taala memberi kepadanya nikmat pemilihan sebagai seorang utusan Allah itu. Allah mengetahui segala-galanya. Nabi Musa merayu kepada Allah SWT agar ada pembantu. Dan alangkah hebatnya pembantu ini, tidak ada doa yang lebih hebat daripada doa seseorang untuk adik-beradiknya sendiri. Dan inilah doa seorang adik kepada abang. Dalam banyak kitab-kitab tafsir menunjukkan bahawa Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa sebanyak 3 tahun. Lebih tua dari Nabi Musa 3 tahun lebih senior. Nampaknya Nabi Musa memilih Nabi Harun untuk menjadi temannya. Ini sebaik-baik doa, tuan-tuan. Doa untuk mendapat ikhtisas bin nubuwah wa risalah. Tidak ada doa yang lebih hebat seorang saudara kandung kepada saudara kandung yang lain berbanding dengan doa Nabi Musa seperti disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan Nabi Musa hendakkan ada pembantu. Apakah tidak memadai Nabi Musa dengan Allah SWT terus? Wa kallallahu Musa taklima. Nabi Musa mendapat nikmat, Allah bercakap dengannya tanpa perantaraan. Mengapa tidak cukup setakat itu? Nampaknya Nabi Musa AS begitu tawadhu'. Dia nak juga bantuan pandangan seorang manusia kerana malu dia kepada Allah SWT. Dan segala perkara nak rujuk kepada Allah SWT. Ada baiknya kalau seorang dapat berunding dan pilihlah orang di kalangan yang sangat faham tentang saya. Dalam perniagaan pun tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kita kaji banyak syarikat, company antarabangsa dunia menunjukkan tahu pentingnya hubungan kekeluargaan ini untuk menjaga kemaslahatan perniagaan yang dibangun ke itu. Kerana tidak ada orang yang lebih boleh diamanahkan berbanding dengan keluarga sendiri, dalam darah daging sendiri. Dan inilah yang berlaku pada Nabi Musa AS. Satu ayat Allah SWT menunjukkan kepada kita untuk kita faham. Kalau tidak percaya kepada adik-adik sendiri, kepada siapa yang akan dipercayai, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi Musa ni mengajukan berbagai permintaan kepada Allah SWT. Kalau kita pelajari surah bahasa Arab, tuan-tuan boleh rujuk dalam sebagai contohnya kamus Al-Farid, begitu juga kamus Al-Aziz. Waja'alli waziran min ahli. Wazir ni kalau kita perhatikan dalam kamus-kamus, contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, diambil dari perkataan wizr, yang bererti beban yang berat. Kerana itu dosa juga dinamakan wizr, auzar. Tapi dia sudut bahasa Arab digunakan dalam skop yang lebih luas, konteks yang lebih luas. Dia sudah merujuk kepada menteri. Wazir maknanya menteri, wuzara jamaknya. Jadi menteri ini membantu ketua negara. Orang yang membantu, menteri yang membantu ketua negara, presiden sebagai contohnya, PM sebagai contohnya, itu dipanggil wazir. Kerana dia juga memikul beban yang berat. Kadang-kadang dalam banyak urusan, ketua negara akan merujuk kepadanya untuk buat keputusan. Jadi permintaan Nabi Musa ni bukan bererti bahawa baginda meminta agar Harun dijadikan Nabi kerana kenabian adalah anugerah Allah SWT, yang tidak boleh dianugerahkan berdasar permohonan, tapi berdasar kebijaksanaan Allah SWT daripada awal lagi. Memang Allah Ta'ala yang letakkan, tapi di sini menunjukkan permohonan rayuan Nabi Musa. Bukanlah kenabian ni satu benda yang boleh dipohon-pohon, tuan-tuan. Tidak. Tapi Allah nak tunjukkan bagaimana apa yang ada dalam hati Nabi Musa ni memang telah Allah SWT kehendaki. Kalau kita sesama manusia ni, orang saleh dengan orang saleh, ada perasaan yang sama kadang-kadang dalam satu tindakan. Yang disebut dalam hadis sahih, al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Dalam hidup ni kadang-kadang kita merasai satu benda, sahabat baik kita, orang beriman yang saleh, yang cuba nak jadi saleh macam kita pun berfikir benda yang sama, tuan-tuan. Itu tandanya kesatuan hati. Jadi Musa mohon kepada Allah SWT satu benda yang telah termaktub dalam ketentuan Allah. Harun ini akan menjadi Nabi bersama dengan adiknya Musa AS. Jadi permohonan Nabi Musa ni disebabkan beban-beban kenabian yang tentunya banyak, beraneka ragam, yang akan dipikul olehnya. Jadi Muhammad SAW juga bertugas menyampaikan risalah. Dan tugas Nabi Muhammad SAW ni sangat berat. Kerana itu keliling Nabi SAW ada para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi tugas ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi Musa mohon kepada Allah SWT
supaya dia ada kekuatan, kerana masa pemilihan itu amat cepat berlaku dalam sekelip mata, dan dia mohon kepada Allah dengan adanya Nabi Harun ini dapat mainkan peranan ushdud bihi azri, agar dikuatkan belakangku ya Allah, wa ashrikhu fi amri, dan jadikanlah dia kawanku dalam membuat keputusan-keputusanku, dalam urusan-urusan yang akan kujalankan ya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lihat di sini, dia merupakan satu permohonan Nabi Musa yang berkaitan dengan urusan luar dirinya, iaitu supaya Harun membantunya. Fasauri meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa dia mengatakan, lalu diangkatlah Nabi Harun sebagai Nabi pada saat itu, ketika Nabi Musa telah diangkat dari Nabi sebelumnya. Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah keluar untuk menunaikan ibadah umrah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha singgah di rumah seorang Arab Badui. Waktu itu Aisyah mendengar seorang lelaki bertanya, saudara yang bagaimana yang paling bermanfaat bagi saudaranya di dunia? Mereka semua menjawab, kami tidak tahu. Orang itu menjawab, demi Allah aku tahu. Aisyah mengatakan, dalam hatiku aku merasakan dalam sumpahnya orang itu tidak mengucapkan insya-Allah, berarti dia benar-benar mengetahui konteks saudara yang bagaimana yang paling bermanfaat bagi saudaranya di dunia. Orang tu tak kata insya-Allah aku tahu, tapi dia kata aku tahu, demi Allah aku tahu. Jadi nampaknya dia confirm. Lalu orang tu menjawab, orang yang paling manfaat bagi saudaranya adalah seperti mana Nabi Musa sangat bermanfaat kepada abangnya Nabi Harun. Waktu dia memohon kenabian, mohon jawatan kenabian ini untuk Nabi Harun abangnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun terfikir dan benar fikirannya, benar demi Allah, benar orang ni memanglah betul dalam kata-katanya. Orang yang paling manfaat terhadap saudaranya adalah orang yang mendoakan untuk saudaranya, macam Nabi Musa mendoakan untuk Nabi Harun alaihi wassalam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ini pun terbitlah dari bibirnya mengatakan, wa kana indallahi wajiha, memang benar Nabi Musa ni di sisi Allah menduduki tempat yang sangat terhormat. Saudara nak Allah sekalian, ushdud bihi azri ni maksudnya teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Azr, kata Mujahid, bermakna belakang. Wa ashrikhu fi amri, jadikanlah dia teman dalam urusanku. Maknanya tuan-tuan, azr ni tulang belakang. Kalau ada satu yang berdiri di belakang kita, memegang kita belakang, bantu kita untuk menyokong kita, dan alangkah baik kalau yang mengambil tanggungjawab ini merupakan orang yang kita kenal sedari kecil, bermain, bergumpal bersama-sama dengannya. Itulah Nabi Musa mengenali abangnya Nabi Harun. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, datang ayat wa asyrikhu fi amri, jadikan dia teman dalam urusanku, maksudnya teman untuk bermesyuarat. Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu, banyak mengingatimu. Mujahid berkata, seorang hamba tidak termasuk golongan orang yang banyak mengingati Allah sehingga dia mengingati Allah SWT dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kai nusabbihaka katsira, mengingati Allah dengan banyak-banyaknya dalam apa juga keadaan dia ingat pada Allah SWT. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan miliki kitab Riyadhus Salihin. Kalau Riyadhus Salihin ni tuan-tuan tak mampu nak miliki, ada satu ringkasan Riyadhus Salihin. Kitab ringkasan Riyadhus Salihin telah pun diringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Buku berwarna kelabu ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menyenaraikan antara sifat-sifat orang saleh, tangga, anak tangga untuk menjadi orang saleh. Antara tangganya itu banyak mengingati Allah SWT, sehingga dibawakan Nabi Muhammad SAW dalam satu keadaan tidak kurang dari satu sekali baginda SAW mengucapkan Allahumma ghfirli wa tub alayya, ya Allah ampunkan aku dan terimalah taubatku. Berkali-kali tak berhenti-henti Nabi Muhammad SAW mengucapkannya. Bahkan dalam satu kesempatan bertemu pun tak kurang dari satu sekali Nabi SAW mengucapkannya. Dalam tafsir Hasyiatus Sawi menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW begitu banyak mengucapkannya, tamanya bila umur baginda SAW mendekati ke-63. Kemudian innaka kunta bina basira, sungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Maksudnya engkau ya Allah maha melihat keadaan kami dalam ketentuanmu terhadap kami, anugerah kenabian kepada kami, serta urusan ketetapanmu untuk kami bertemu dengan musuhmu Fir'aun la'natullah alaih.
Segala puji bagimu ya Allah, Engkau maha mengetahui atas segala ketetapanmu, tapi aku merayu kepadamu agar dipertimbangkan permohonan ini. Tuan-tuan yang mulia sekalian, insyaAllah kita akan lanjutkan yang kuliah akan datang. Tafsiran yang berikutnya. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.